Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integriti dan salam keluarga hasil. Yang berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, yang berusaha, datuk-datuk, datin-datin, doktor, tuan-tuan dan puan-puan hasilin yang dikasihi sekalian. Turut bersama pada pagi ini bagi program web Bina Integriti yang berusaha Encik Rozzaman bin Maknawi, Pengarah Akademi Percukaian Malaysia Bangi, dan yang berusaha Encik Nur Azam bin Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan rahmatnya. Sekali lagi kita bertemu program web Bina Integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Anda bersama saya, Midat Badi Syamil bin Ahmad Salimi daripada Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko sebagai pengacara dalam program ini. Untuk makluman hasilien, pada 30 Julai 2022, umat Islam menyambut awal Muharram 1444 Hijrah yang merupakan suatu hari yang amat penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Susulan peristiwa hijrah itu juga menyaksikan takwin Islam mula diperkenalkan, sekaligus ketetapan itu penanda aras kepada kehidupan Islam sebenar, iaitu pemisahan antara hak dan batil. Hasilien yang dikasihi sekalian, setiap masa semua orang akan melalui fasa yang berbeza dalam kehidupan masing-masing. Malah, berkemungkinan setiap hari boleh berlaku hijrah dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, semasa awal tercetusnya COVID-19 di seluruh dunia, kita terpaksa merubah rutin harian bagi memastikan risiko penyebaran penyakit ini dapat dikurangkan, dan sehingga sekarang pada fasa pemulihan endemik ini, banyak gaya hidup kita yang terpaksa kita ubah daripada yang lama kita tinggalkan dan berubah kepada norma yang baru. Bertetapan dengan sambutan awal Muharram 1444 Hijrah, maka program web Bina Integriti pada hari ini bertajuk Hijrah, Berubah atau Rebah, yang menampilkan penceramah yang dibawa khas kepada keluarga hasil yang akan mengupas tajuk webinar kita pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta. Saya perkenalkan dahulu tuan penceramah kita pada hari ini. Nama dia beri Azman Shah bin Alias, atau dia panggil sebagai Cik Man. Berumur 41 tahun, berasal daripada Negeri Sembilan. Pengalaman kerja beliau merupakan seorang pendakwah bebas, pelakon, pengacara. Latar belakang pendidikan beliau merupakan graduan Universiti Al-Azhar Mesir dalam ijazah sarjana muda Syariah Islamiyah dan Mahad Ahmadi Kemencih. Bagi pencapaian dan pelibatan beliau, beliau merupakan juara pencetus ummah musim kedua Astro Oasis, anugerah pilihan pendengar Sina, anugerah pilihan Prudential BSN Takaful, pengacara TV Astro Oasis, slot tetap di Suria FM setiap Jumaat, rancangan khas Tanya Cik Man 3 musim, rancangan khas Jawapan Panas. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Cik Man untuk sesi seterusnya. Dipersilakan Cik Man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syurah lana suturana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim amma ba'. Pertama sekali Cik Man ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang pada hari yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, untuk bersama datuk-datuk dan juga tuan-tuan dan puan-puan di LHDN
berkongsi apa-apa yang boleh membawa manfaat kepada kita semua. Yang keduanya, terima kasih di atas jemputan. Jadi berkaitan dengan topik perbahasan yang kita nak bincang pada pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan hijrah. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh pengacara, beberapa hari esok bergantung kepada negara lah, ataupun lusa ataupun tulat, kita akan menyambut awal Muharram ataupun tarikh 1 Muharram. Tiap-tiap tahun benda ni akan datang. Tiap-tiap tahun benda ni kita akan sambut dan merupakan salah satu daripada sambutan perdana di negara kita selain daripada hari raya, selain daripada program-program yang lain, nuzul Quran dan yang sewaktu dengannya lah, hari-hari kebesaran dalam Islam. Cuma kita tak nak tarikh 1 Muharram ini berlangsung hanya dengan membaca doa, itu budaya lah di tempat kita, penutup dan doa pembuka awal tahun. Yang dituntut sebenar-benarnya ialah konten di sebalik program yang kita sambut. Bila kita sebut ma'al hijrah, hijrah ni tuan-tuan dari sudut umumnya bermaksud berpindah ataupun berubah, beralih daripada perkataan hajaro. Dan bila kita sebut hijrah, kita akan teringat sebagaimana yang disebut oleh moderator tadi, peristiwa besar dalam sejarah Islam, dalam tugas Nabi sebagai seorang Nabi, perpindahan daripada Madinah, Mekah kepada Madinah. Dan Nabi berpindah itu atas perintah Allah, bukan sukati dia. Bukan sebab dia takut, bukan sebab dia kena boikot, tak boleh beli beras kat Mekah, tak. Dia berpindah atas arahan Allah. Walaupun di kalangan umat Islam yang tak faham, sekarang ni banyak isu-isu yang membawa kepada penghinaan agama, ataupun di kalangan musuh Islam sendiri memang 24 jam kerja dia memang nak attack Islam dan umat Islam, mungkin akan berfikir bahawa Muhammad itu berpindah kerana takut. Tidak ada yang disebut takut kalau itu adalah arahan daripada Allah. Maka Nabi berpindah. Dan Nabi berpindah dalam keadaan yang tidak selesa tuan-tuan. Bukan ada KTM time tu. Bukannya ada Tesla. Nabi berpindah jalan kaki ataupun paling laju pun unta dalam keadaan risiko dikejar oleh musuh. Dan benda itu berlaku. Dan Nabi tidak di-escort. Walaupun dia manusia yang paling agung. Dia bersama Abu Bakar As-Siddiq. Seorang sahabat yang berperwatakan halus budi pekerti, bukannya hulu balang. Tak ada siapa yang ikut Nabi. Dia orang berdua lah. Datuk Bahaman tak ada, Mak Kilau pun tak ada. Memang semata-mata tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam proses hijrah itu, ni sedikitlah tuan-tuan, sejarah ni semua hafal. Tapi apa yang berlaku pada Nabi, dia tidak berkonsepkan sejarah tak berulang kembali. Sebab Nabi apa yang terjadi dalam hidup dia memang untuk kita. Apa yang terjadi? Contohnya peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj. Itu bukan sesaja Nabi naik ke langit macam Iron Man. Nabi naik ke langit itu atas arahan Allah dan dipernaikkan oleh Allah. Di luar pakaian manusiawi. Kita sampai lapisan keberapa yang bila kita naik memang kita dah tak boleh hidup dah. Tapi Nabi boleh, bahkan lebih. Tak ada mana-mana astronot yang boleh sampai. Nabi sampai. Dan Nabi tak payah pakai pakaian tu. Tak ada briefing pun dekat NASA. Tapi macam mana Nabi boleh naik? Allah. Sebab tu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Maha Suci, Tuhan yang memperjalankan. Nampak, bukan Nabi yang jalan. Allah yang memperjalankan. Itu lajunya secepat kilat naik burak. Termasuk juga dalam proses hijrah. Cuma proses hijrah ni dia manusiawi. Manusiawi. Maknanya memang jalan letih. Abu Bakar satu saat dia bimbang dikesan musuh, maka Nabi pujuk ayat Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah fasa-fasa yang akan terjadi dalam proses hijrah. Abu Bakar bimbang risiko diganggu oleh musuh. Yang nak berhenti merokok bimbang diganggu orang offer.
Walaupun sekarang ni kena step by step, kan? Kenapa start daripada budak form 4, kan? Sebab ada yang dah biasa merokok, yang dah lama, kita nak train. Sebab tu dalam proses, walaupun mungkin ada yang kritik lah, kenapa tak sekaligus. Kita tengok dakwah Nabi tadarruj. Tadarruj ini maknanya slow. Benda yang boleh slow boleh slow lah. Benda yang tak boleh slow tak boleh. Itu memang kena buat sekaligus, ataupun memang kita kena paksa diri. Macam semayang benda yang fundamental. Sembahyang benda yang sangat-sangat rukun. Bahkan sembahyang adalah rukun yang pertama praktikal dalam rukun Islam selepas syahadah. Jadi kita tak boleh nak ansur-ansur sangat. Ansur-ansur lah Cik Man, minggu ni zuhur dulu, minggu depan baru asar seminggu, kan? Kita ambil mood. Tak boleh. Semayang ni tak sama dengan proses untuk stop smoking itu. Walaupun kedua-duanya dilarang. Tang mana kedua-duanya dilarang? Smoke dilarang, tinggal solat pun dilarang. Tetapi larangan meninggalkan solat berkaitan dengan unsur pendirian sama ada Islam ataupun tak. Itu dalam satu hadis Nabi sebut tentang solat. Nabi sebut tentang solat, border antara engkau beriman dengan engkau kufur ialah perbuatan meninggalkan solat. Maknanya kalau tinggal solat dengan sengaja, ngucap balik. Mazhab Syafi'i meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar. Mazhab lain meninggalkan solat dengan sengaja murtad. Bila murtad, tuan-tuan, konsekuensi hukum berbeza. Baik, itu satu. Jadi kita katakan bahawa proses Nabi berhijrah dari segi Mekah ke Madinah tak ada. Dah tak ada dah. Yang kita dok bincang tiap-tiap tahun ni, buat apa nak bincang? Adakah sekarang ni orang Mekah kena berhijrah ke Madinah? Kata tadi tak ada, dan Nabi pun memang sebut dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih Nabi sebut la hijrata. Tak ada hijrah ba'dal fatahi, selepas pembukaan kota Mekah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lepas tu Madinah Nabi tubuhkan negara Islam yang pertama dengan sistemnya. Nabi bergaul dengan Yahudi. Kemudian Nabi balik, Nabi buat comeback ke Mekah balik. Dan Nabi bebaskan Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Maka Mekah pun sudah harmoni. Jadi lepas tu Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. The opening of Makkah. Maknanya once bila Nabi dah buka kota Mekah, tak payah lagi dah orang Mekah nak berhijrah. Sebab Mekah memang dah selamat. Memang sudah Muslim. Bahkan menjadi tempat ataupun rumah suci, masjid yang teragung di planet bumi ini. Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihannya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Satu lagi kota suci bagi umat Islam, Masjidil Aqsa. Maka selepas pembukaan kota Mekah, Nabi buat pengumuman dan orang kafir pun faham ketika itu. Abu Sufyan pun faham, yang sebelum tu dia musuh kepada Nabi, kemudian dia kembali kepada fitrah, mengikut perjuangan Nabi. Selesai dah semua, tak ada lagi hijrah. Orang Mekah sekarang tak perlu pergi ke Madinah untuk menyelamatkan akidah. Sebab dah menang. Itu ketika zaman Nabi. Walakin, tapi Nabi sebut, tetapi jihad wa niyah, yang masih ada lagi saki baki daripada konsep hijrah ini, kita sentiasa berjihad dan hijrah dari segi niat. Berjihad dan niat memang sentiasa mengalami perubahan dalam hidup kita. Tuan-tuan, apa maksud jihad? Apa yang akak faham tentang maksud jihad? Kita faham jihad ini perang, bunuh orang, tembak M16, pergi Afghanistan ataupun Palestin. Tak. Itu salah satu. Tetapi jihad ini adalah proses yang memang sentiasa ada dalam hidup seorang manusia, apatah lagi dia seorang Muslim. Jihad adalah suatu usaha bersungguh-sungguh untuk memajukan diri sebagai seorang Islam. Dulu kau tak semayang, sekarang semayang. Sekarang dah cukup semayang, kena berhijrah balik. Kena hijrah lagi. Hijrah kepada apa? Dah cukup semayang. Sembahyang pada awal waktu. Okey, kau dah semayang awal waktu, dah cukup, hijrah lagi. Hijrah mana? Berjemaah. Yang awal waktu tu di rumah, dan dia lelaki.
Dan lelaki sangat-sangat dituntut untuk sembahyang 5 waktu berjemaah dan di masjid, bukan di rumah. Itu sunnah utama yang Nabi tunjukkan bersama para sahabat. Bukan sembahyang di rumah. Sebab tu ada di kalangan mazhab, kalau sembahyang fardu seorang, masalah, berdosa. Dalam keadaan dia mampu untuk pergi ke masjid. Jadi proses hijrah tu kan berlaku. Yang ni yang lelaki. Yang lain pula, dulu presiden membawang. Hijrahlah. Hijrah. Sekarang ni jangan membawang. Jangan membawang. Dulu ambil tahu hal orang. Hijrah. Jangan ambil tahu hal orang kecuali benda penting. Ambil tahu hal orang ni ada 2. Satu, positif. Sharing is caring. Kalau ada jiran sakit, maka kita pun tolonglah dia. Ita'amu ta'am. Bersedekah kan, Nabi kata kan. Memberi makanan. Kenapa kak? Sakit. Okey, bagi makan. Ambil tahu yang dituntut. Yang kedua, ambil tahu yang tak dituntut. Ambil tahu yang tak dituntut ni meriah nampak? Ni yang meriah nampak? Kau dengar tak? Laki si bedah tu nikah lagi satu. Benda tu provokasi. Benda-benda yang dalam agama ni tuan-tuan, ada benda yang boleh, tapi kita provokasi yang boleh tu jadi tak boleh. Nampak macam jahat. Dengar cerita, ada anak dara Sileman tu nak kahwin dengan laki orang. Benda tu boleh, dia jadi tak boleh. Penyondol. Kan, nampak tak? Bukanlah Cik Man mempromosi poligami, tidak. Tapi perkara yang dibenarkan, walaupun bagi sesetengah jantina perkara itu sangat perit, tapi kalau ia dilakukan dalam suasana terhormat, maka ia boleh tetap boleh. Kita tak boleh ubah hukum kak? Kita tak boleh ubah hukum. Baik, maka itu proses hijrah. Dan berjihad, menuntut kepada jihad. Nak berubah memang kena susah. Sebab syurga tidak dibentangkan dengan red carpet. Ni bukan Grammy ataupun Oscar Award. Maknanya Nabi sendiri tuan-tuan, sunnah, kita ikut sunnah Nabi. Nabi memang susah nak berhijrah. Dia dihalau, dia diboykot, disekat makanan asas. Kemudian sahabat Nabi yang ikut Nabi mula-mula macam Sumayyah dibunuh. Bilal bin Rabah diletakkan batu besar. Ini masa permulaan Islam. Maka kita nak aplikasi dalam hidup akak, dalam hidup Cik Man, dalam hidup tuan-tuan, dalam hidup datuk semua. Permulaan berubah menjadi seorang suami yang memang betul-betul jujur mencari nafkah. Tuan-tuan, saya di DM dalam Instagram, saya bukan pegawai agama, Cik Man bukan pegawai agama. Kita orang biasa je lah. Sebab bila hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga ni, kita nasihatkan kepada netizen-netizen, jangan tanya Cik Man, pergi pejabat agama. Dia nak pergi report apa, nak meluah ke tu, aku bukan counter. Benda tu bahaya kak, benda tu bahaya. Minta maaf, pergi pejabat agama, ajak suami. Sebab selalunya perempuan-perempuan lah kan. Dia akan meluahkan segala apa yang berlaku. Dan kita pun tak bersikap adil, sebab tu adanya jabatan kaunseling dekat jabatan agama setiap negeri. So ini antara masalah yang berlaku. Jadi suami kena faham situasi itu memang berlaku. Maka jadilah suami yang bertanggungjawab. Bayar nafkah dan seumpamanya. Jaga perkataan cerai. Tapi jangan terlajak baik pula. Dah bagi nafkah kat bini, bagi pula nafkah kat jiran sebelah sekali. Itu terlajak baik kan. Yang kedua tuan-tuan, penghijrahan ini memerlukan kepada istiqamah ataupun konsisten. Konsisten ni benda yang sangat-sangat ajaib. Saya nak baca Quran Cik Man. Okey, alhamdulillah. Tapi slow-slow dulu, sebab pada benda-benda yang sunat ataupun pada benda-benda yang dia taklah wajib sebagaimana semayang. Semayang, jaga mulut, jaga hati. Tiba-tiba nak tambahan tahajud. Okey, alhamdulillah kita puji. Tapi kita untuk diri kita, kita kena ukur bahawa kita juga ada komitmen yang lain. Cik Man, saya nak berhijrah. Saya semayang fardu dah cukup dah, nak semayang sunat. Maka kena faham kerangka Islam seluruhnya supaya amalan-amalan kita yang baik ini tidak menjahannamkan amalan lain yang lebih penting. Dia semayang tahajud, dia bagus. Dia semayang duha, dia bagus. Tapi masalah semayang duha kat pejabat 20 rakaat, kerja pejabat tak buat.
Ini masalah. Ini masalah. Jangan jual nama Islam. Bila bos marah, majikan marah, kenapa tak buat kerja? Ini akhirat ni bos, akhirat. Kan? Staf-staf yang lain semua cari dunia. Baik kau berhenti kerja. Nampak tak kekeliruan dekat sini? Sebab Islam mengajar bahawa ibadah tu bukan sejadah saja. Bukan telekung Khadijah sahaja. Ibadah itu ialah apa-apa yang kita buat dalam keadaan tak menyusahkan orang lain. Bila kau kerja pejabat, LHDN ataupun SPRM ataupun anggota ataupun guru, bila dah masuk dalam waktu panjkat, maka itu waktu amanah. Panjkat itu amanah. Pukul 9, pukul 8, pukul 9 enggak? Panjkat pukul apa? Pukul 8 kan? Balik pukul apa? Pukul 10. Pukul apa? 2 jam je kerja. Itu ujung bulan holiday Balik pukul apa kak? Pukul 5. Antara pukul 8 sampai pukul 5 tu Allah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, tunaikan amanah kepada orang yang kamu wajib tunaikan amanah. Klien-klien kita, customer, cikgu datang, pelajar-pelajar tu amanah. Cikgu tak boleh kata, oh tak masuk kelas lah budak macam tu bodoh. Tak, ajar. Bodoh pandai ni Tuhan bagi, tapi cikgu mengajar tetap mengajar. Budak sikit murid, apa sekolah sikit murid ke kelas ke apa benda, yang penting cikgu mesti tunjukkan kebersamaan dalam pelaksanaan amanah. Ini soal integriti. Dalam Quran Allah sebut integriti taqwa. Dalam Quran Allah sebut integriti itu taqwa. Kita integriti, wah kita pun gah dengan perkataan integriti kan? Tak, dalam Quran Allah ada sebut. Bukannya benda baru integriti tu. Tu perkataan barat, tapi dalam Quran memang Allah ada sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling berintegriti, yang paling takwa. Maknanya takwa ni jaga pantang larang, jaga SOP, buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Termasuk juga sebagai kaki tangan ataupun pegawai kerajaan. Dalam hal-hal yang berkenaan dengan integriti, yang berkenaan dengan kejujuran, kita terdedah dengan risiko pecah amanah. Kita terdedah dengan risiko rasuah. Maka penghijrahan yang perlu dibuat bukannya pindah ke negara lain, tapi berpindah perangai, melakukan pelanggaran SOP kepada tak buat benda tersebut. Nabi-Nabi larang. Sebab kita bersetuju bahawa hijrah itu proses berubah. Jadi setiap individu ada latar belakang hidup yang masing-masing tahu apa yang nak diubah. Suri rumah tak ada kaitan dengan rasuah. Sebab dia duduk sidai kain, iron baju, lepas tu basuh pinggan, kan? Tu tak ada kaitan dengan rasuah. Mak apalah masak lebih mak, mesti nak rasuah abah. Tak ada. Pegawai kerajaan terdedah dengan rasuah. Penghijrahan masing-masing. Budak motor terdedah dengan risiko kematian. Itu yang baru-baru ni berlaku di Pening kan? Berlaku di Pening. Bawa motor elok-elok dik. Buatlah satu penghijrahan. Kemudian siapa lagi? Nazir masjid, imam, AJK terdedah kepada bawa balik tabung ke rumah masing-masing. Contohlah, tabung masjid. Hujung tahun kira, oi masjid banyak duit. 300,000 tak berusik. Kita katakan cemerlang masjid ni Cik Man? Tak cemerlang. Masjid yang cemerlang, duit habis buat program. Ni kan orang bagi, buat apa dengan duit? Program tak ada. Rumah imam makin tinggi. Rumah nazir owning bukan main panjang. Kan? Duit bila kira-kira 400,000 dekat 1 juta. Duit tu orang ramai bagi. Apa yang AJK buat dengan duit? Mulalah ni drama punya semangat. Drama masyarakat kan macam-macam. Tuan-tuan, benda ni berlaku di sekeliling kita sahaja, dan kita adalah watak utama dalam melakonkan perkara-perkara yang Cik Man sebut. Termasuk penceramah. Engkau kena berhijrah. Dulu kau sibuk dengan hadis palsu. Lepas tu bawa cerita kurafat, ketawa dan seumpamanya. Maka kena berhijrah sebagai penceramah dan menyampaikan amanah, maka sampaikan dalil-dalil yang sahih. Tidak semata-mata berceramah dengan gelak ketawa. Semua tuan-tuan, semua kena. Kita lah. Kullukum ra'in. Hadis sahih Nabi sebut kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Hadis ni panjang, cik mana ambil yang awal. Setiap daripada kamu, everybody, every single person, setiap daripada kamu, daripada Tan Sri, daripada yang di Pertuan Agong sampai makcik cleaner, company CEO, Mengah Holding.
daripada yang bini 4 sampai ke single. Sebab mungkin ada orang kata, Cik Man, hadis yang Cik Man baca tu tak ada kena-mengena dengan akak. Akak acik cleaner aja. Jadi maknanya akak tak ada tanggungjawab. Ataupun ada orang bujang kata, Cik Man, hadis yang Cik Man sebut tadi tu, setiap kamu adalah pemimpin tu, tak ada kena-mengena dengan saya sebab saya belum kahwin, saya single. Tak, semua. Nabi sebut kullu. Kullu ni maknanya setiap, everybody. Orang kahwin dengan cara dia suami wajib bayar nafkah. Yang single ada mak ayah, taat pada ibu bapa, hulu-hulu hujung bulan. Tapi mak ayah saya dah mati, Cik Man. Tetap pemimpin. Dari sudut apa? Engkau pemimpin pada dirimu sendiri. Bagaimana kau mengurus pandangan mata, bicara lisan, pendengaran telinga, kaki melangkah dan tangan berbuat. Semua. Oh, mentang-mentang kau single, kan? Kaki kau melangkah ke mana? Ke masjid ke? Ataupun ke disko. Kemudian tangan kau buat apa? Buat benda yang memegang tangan anak dara orang, ataupun kau buka Al-Quran. Mata pandang apa? Telinga dengar apa? Mulut bicara apa? Akhirnya dialah pemimpin. Rakyatnya ialah anggota badan. Sebab tu dalam surah Yasin Allah sebut, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, iaitu hari kiamat, Allah akan kunci mulut kita. Allah akan lock. Allah akan khatam. Dan yang akan bercakap menjadi CCTV. Dekat dunia dulu kita gunakan 2 CCTV ni sesuka hati, tangan dan kaki. Wah, dekat dunia dulu tangan ni melempang orang, tanda tangan rasuah, kemudian ambil tanah orang. Dekat dunia dululah kita gunakan tangan ini sesuka hati. Dekat akhirat tangan ini yang akan lawan kita balik, bagi laporan kepada Allah, tuan aku dulu dia buat sesuatu yang jahat dengan menggunakan aku. Itu ayat surah Yasin. Tangan yang akan menjadi saksi, kaki yang akan menjadi saksi. Maka proses berbezalah. Cik Man dengan hijrah Cik Man, akak dengan hijrah akak, tuan-tuan dengan hijrah tuan-tuan. Mengikut latar belakang. Tapi secara umumnya penghijrahan kita ke arah takwa. Benda tu ke arah takwa lah. Cuma proses untuk takwa tu berbeza. Ada orang dia kena bertakwa, kena kurangkan marah. Ada orang pula dia kena bertakwa, jangan curi harta orang. Yang ni tak ada masalah mencuri. Cuma masalah panas baran. Sebab tu Nabi setiap kali dia bagi nasihat, dia bagi nasihat yang berbeza bergantung kepada orang yang datang untuk minta nasihat daripada dia. Ada satu lelaki minta nasihat. Lepas tu Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Sebab orang tu jenis orang yang panas baran. Bukan tak boleh marah, boleh. Tapi jangan marah yang boleh menjatuhkan maruah agama sampai orang lain terasa hati, keluarkan perkataan talak, mempertikaikan agama dan keadilan Tuhan. Maka Nabi nasihatkan. Ada orang pula dia tak marah. Mungkin masalahnya dia tak semayang. Maka kita nasihat, dek semayang dek. Ada orang pula dia jaga semayang, dia tak marah tapi makan rasuah. Jangan makan rasuah, makan kari pop contohnya. Benda-benda macam ni kan berbeza. Tetapi tak marah, tak makan rasuah, tak tinggal semayang, tiga-tiganya simbol kepada ke arah takwa. Boleh Bila moderator dah duduk sini, maknanya apa? Kita akan ke slot lain lah. Okey, untuk makluman Cik Man memandangkan orang kata diorang dah khusyuk dengan Cik Man bagi ceramah. Mungkin di sini kita buka peluang kepada tuan-tuan dan puan yang berada di auditorium APM untuk bertanyakan sebarang soalan kepada Cik Man. Mungkin tuan-puan boleh untuk berdiri untuk bertanyakan soalan. Mohon untuk beri nama beserta cawangan tuan-puan untuk kita kemukakan soalan kepada Cik Man. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan ada soalan untuk bertanya kepada Cik Man, dipersilakan. Okey, sila puan. Nama saya Nurul Amilin daripada Cawangan Bangi. Saya nak tanya pada Cik Man, apakah pendapat Cik Man, apakah contoh berubah ataupun berhijrah yang paling sukar dibuat oleh seseorang daripada yang kurang baik kepada yang baik lah, sama ada dalam pekerjaan maupun aktiviti harian? Apakah hijrah yang paling sukar? Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tuan-tuan, Cik Man manusia dan tuan-tuan, datuk-datuk semua manusia,
Manusia ni dicipta Allah daripada beberapa elemen ataupun unsur. Kita ada panggil spiritual, kerohanian. Tak nampak, benda tak nampak. Kita tak boleh nilai takwa seseorang hanya kerana dia pakai jubah dan kopiah. Barangkali dia paling banyak masalah dengan Tuhan. Kita tak boleh kata budak yang pakai seluar jin koyak itu yang pertama masuk neraka. Sebab masalah spiritual Tuhan aja tahu. Kita tak boleh nilai takwa seseorang. Tengok mak, dia punya jubah tebal ni mesti 99% takwa. Yang ni pula pakai seluar jin rasa 2% ni. Tak boleh. Okey, itu yang pertama, unsur spiritual. Yang kedua, unsur fizikal. Saya tahu akak gempal, saya tahu abang kurus, yang ni buncit, yang tu tinggi, yang ni rendah. Yang ni rendah. Tak boleh bohong dah. Akak kenapa gempal? Tak ada, ni edit. Tak boleh, memang depan mata aku. Kan? Tak, ni contoh jangan terasa. Cik Man pun tengah diet sekarang ni. Nak ambil hati. Aku pun tengah diet sekarang ni kan. Akak kenapa kulit akak gelap ni? Filter Cik Man, filter. Tebal nak pakai makeup pun dia juga kan. So kita nampak, tu fizikal kita boleh nampak. Dan yang ketiga berkenaan dengan mental lah. Mental ataupun psikologi. Ada orang dia rajin semayang. Spiritual dia bagus. Tapi dia overthinking. Ada orang pula mental dia okey, tapi semayang dia tak pernah buat. Dia nampak macam tenang. Tenang nampak? Semayang tak? Ada orang pula kurus kering, tak sihat Rupanya dia paling kuat. Kita pernah nampak seorang nenek duduk kerusi roda, tapi paling awal datang subuh. Bila dia diberikan musibah, ujian oleh Tuhan, dia relax aja. Dia punya fizikal rosak, dia bedridden ataupun dia OKU, tapi spiritual dengan mental dia padu. Baik. Dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, ada orang berhijrah daripada badan gempal nak ke kurus, daripada kurus kering nak berisi. Dan benda tu senang sebab ada produk. Ada Herbalife, kemudian adalah produk-produk yang lain. Okey, ataupun orang nak berubah perpindahan dari segi ni duduk Puchong nak duduk Bangi nak duduk Puchong, ataupun daripada Negeri Sembilan nak pergi Penang. Okey, beli aja mana-mana rumah, mudah.com, pindahlah. Tapi dalam banyak-banyak penghijrahan ini ada orang nak berhijrah dari sudut kedekatannya dengan Tuhan. Yang ni akan ada pengorbanan, tetapi tidak mustahil kalau kena dia punya resepi. Sebab itu dalam hidup ini yang menjadi gandar dan kayu ukur adalah niat. Tuan-tuan, yang nak berhijrah daripada tak semayang kepada semayang tu, ini bukan soal sejadah. Bukan kita tengok, tebal sejadahnya, laju berhijrah. Tak. Tapi dia soal nak ke tak nak. Dan daripada tak nak semayang kepada nak tu, dia punya berat macam nak angkat gunung Kinabalu dan lebih lagi daripada itu. Manusia boleh angkat gunung Kinabalu tuan-tuan dengan teknologi yang ada. Manusia boleh angkat dumbbell 50 kg, tapi manusia gagal mengangkat takbiratul ihram setiap pagi. Sebab tu tuan-tuan kita pernah tengok tak, ada satu nenek ataupun atuk yang uzur sanggup ke masjid walaupun pakai tongkat. Ada budak yang selalu pergi gym pula pukul 10 baru bangun. Pernah tak nampak situasi tu? Maknanya bukanlah budak kan marah pula budak gym dengan aku kan. Maksudnya orang yang muda perkasa, yang dia tu memang boleh berlawan, tapi subuhnya pukul 11. Selimutnya lebih berat daripada wheelchair makcik tu. Yang makcik tu boleh tolak pukul 5.30 sebelum azan subuh dah sampai. Maka mana beratnya? Soal hati, spiritual. Benda ni paling payah kita nak berubah. Jadi macam mana nak jadi senang Cik Man? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Engkau berhijrah untuk apa? Yang daripada tadi tak semayang, yang daripada dulu tak semayang, sekarang semayang, untuk siapa? Untuk Allah Cik Man. Sebab saya dah lama sangat jauh daripada dia. Okey, insya-Allah kuat. Tapi kau nak berhijrah sebab apa? Nak kahwin Cik Man, nak kahwin. Kan bapak mentua kata apa pula? Habis dah, perempuan tu minta putus. Fras menonggeng. Ataupun dia semayang kerana suasana. Budak-budak asrama contohnya
Cukup 5 waktu sebab wardennya rupanya malaikat maut. Balik rumah, mak ayah alung, lama tak balik alung. Dah pun tak semayang, nampak tak? Maka semayangnya bukan untuk Allah, tapi kerana undang-undang asrama. Jadi kena perbaiki niat, kena perbaiki niat untuk menjamin konsisten dan istiqomahnya perubahan tersebut. Okey, Cik Man, mungkin kita boleh pergi ke soalan yang kedua, boleh Cik Man? Okey, mungkin tuan-tuan dan puan ada untuk bertanya soalan kepada Cik Man. Okey, dipersilakan kalau ni. Okey, dipersilakan puan untuk bertanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzah binti Muhammad Yusof daripada Cawangan Bangi. Kalau Cik Man sudi untuk berkongsi pengalaman, apakah perubahan terbesar atau penolakan yang Cik Man telah buat dalam dunia serba glamour ni untuk supaya tidak lari daripada garis beramanah dalam duniawi yang sifat dalam dunia apa? Duniawi. Ni lebih mungkin soalan kepada Cik Man, orang kata dah masuk dalam dunia selebriti kan. Mungkin orang kata penghijrahan tu. Dia dah macam rancangan TV nampak. Dia saya tak ada apa-apa yang saya buat sebenarnya, tak ada apa-apa penghijrahan yang saya buat. Ialah kita berhijrah tu orang ingat masa kita belajar di Mesir ataupun sekolah di Ma'had, mungkin dia punya future-nya jadi pensyarah ataupun pegawai jabatan agama. Tapi saya nak beritahu, saya pun beberapa kali saya beritahu dalam slot-slot kalau orang tanya soalan ni, daripada kecil cita-cita saya memang untuk menjadi seorang pelakon, daripada kecil, dan juga pengacara. Jadi saya tak ada isu klise, kenapa Cik Man terlibat dengan lakonan untuk berdakwah? Tak, saya berlakon bukan untuk berdakwah. Saya berlakon kerana itu impian saya. Tetapi nampak benda ni sangat sensitif untuk disebut. Tetapi rupa-rupanya ruang dakwah itu semua tempat boleh, termasuk dalam gereja. Saidina Umar pernah dipersilakan untuk semayang dalam gereja, tapi dia ada pendirian dia. Arwah mak dengan arwah ayah, dia dah macam bersamamu pula, dah nak pengalaman sendiri kan. Tapi tak apalah, sebab dia bertanya, sebab saya memang tak berapa selesa untuk cerita pasal ni. Tapi bila dia bertanya, arwah mak dan arwah ayah masukkan saya ke sekolah agama dan saya ikut dan saya boleh bawa benda tu. Tetapi minat tu tak pernah padam. Sampailah saya pergi ke Mesir, saya berapa tahu, belasan tahun saya belajar Arab. Pergi ke Mesir, saya balik, masuk Pencetus Rumah, kat situ dia punya turn upside down dia. Maknanya sebab berkaitan dengan TV kan, so kita akan dapat tawaran lah. Bila dapat tawaran tu, mula-mula dapat tawaran jadi ustaz lah. Bila jadi ustaz, jubah hitam je lah kan. Selalunya kalau yang belajar agama dapat tawaran berlakon jadi ustaz. Tapi disebabkan impian saya tak nak semata-mata watak ustaz. Saya nak watak komersial. Dan itu yang saya sudah dapat dalam beberapa drama yang saya berlakon. Cuma saya beritahu PA saya, sebarang tawaran pastikan 2. Pertama, jangan ada sentuhan, tanya dulu produser lah. Dan yang kedua, tak nak ada tukar jantina. 2 ni tuan-tuan, alhamdulillah. Maknanya mungkin ada seseorang, mana boleh berlakon tak pegang. Mesti pegang Cik Man. Tak ada, ramai je. Bukan Cik Man, bahkan pelakon yang bukan beraliran agama pun, dia pun ada juga lakonan yang dia tak pegang dan akhirnya menjadi, ataupun benda tu memang terjadi sebagai sebuah lakonan. Dan saya setakat pengalaman, alhamdulillah saya dibantu oleh director yang faham. Director yang faham dan orang lain yang menganggap penglibatan Cik Man dalam industri itu sebagai dakwah. Maka alhamdulillah lah. Sebab dekat set kadang-kadang ada artis yang tanya soalan. Tak kira lah pakaian dia macam mana pun kak. Daripada tutup kepada yang macam tutup ke tak tutup kan. Tapi kita raikan. Sebab saya tak nak nampak bahawa dia pandang saya sebagai pendakwa. Saya tak pernah suruh orang pandang saya sebagai pendakwa. Sebab saya segan untuk memegang title itu. Bagi saya tidak buat lagi sumbangan yang besar dalam agama ini. Tapi bila orang lain nak memandang kita sebagai pendakwah, saya tak boleh halang. Maka dia pun akan refer. Cik Man, boleh tanya soalan tak? Saya pun, okey silakan. Silakan tanya soalan. Kerana yang paling penting bagi saya, tidak ada gap daripada persepsi dia antara saya dengan dia. Sebab tu saya brandingkan nama Cik Man. Untuk benda-benda yang macam ni. Bukanlah saya kata yang masih lagi mengaku ustaz ke apa benda tu dia tak. Masing-masing punya cara lah. Dan saya selesa dengan cara itu. Jadi
penghijrahan dalam industri ataupun pendirian yang saya buat, dua itulah, dan saya alhamdulillah mendapat kerjasama. Walaupun tuan-tuan sebenarnya kritikan dan kecaman itu rempah ratus. Bukan saja dalam industri, kita pun sekarang ni meriah dengan media sosial. Adanya TikTok, adanya Instagram, dia bukan seorang selebriti pun dia akan dikecam. Ataupun dia mengambil bahagian salah seorang yang mengecam. So kita semua main peranan. Kenapa wujudnya kecaman? Kerana adanya seseorang dan kerana adanya orang yang mengecam. Itu sahaja. Bahkan kalau tak ada seseorang pun, mungkin kita akan kecam benda lain. Diri sendiri, takdir Tuhan. Jadi itu sedikit sebanyak benda yang tak ada benda yang menarik lah penglibatan saya. Cuma bila mungkin ramai orang yang menganggap saya berlakon untuk berdakwah, dan apa yang saya nak sebut, minta-minta penglibatan saya itu ada manfaat lah. Saya tak adalah, saya nak sebut, oh saya tujuan saya berlakon untuk dakwah. Dia bunyi macam klise. Saya katakan saya berlakon sebab saya minat, impian saya, tapi minta-minta di sebalik celah-celah syuting itu adalah benda yang bermanfaat. Sebab saya berpegang pada satu hadis, Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia paling baik, manusia yang banyak manfaat kepada orang lain. Ketika syuting, saya akan memerhatikan kameraman ataupun kru-kru yang terlibat. Mereka berusaha mencari rezeki dan mereka berada di belakang tabir. Kemudian ketika syuting, saya akan tengok kawan-kawan artis yang bekerjasama. Jadi bila benda tu terhasil dalam TV, mungkin ada orang komen, kritik apa semua, apa ni tak elok drama, program. Contohnya lah kan, tak ada kualiti, tapi di sebalik penghasilan itu ada orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyuap sesuap nasi bagi keluarga masing-masing. So kita dalam proses untuk berubah. Dunia perfilman ataupun industri lakonan pun mungkin ada sedikit perubahan. Kita banyak checkpoint. Dulu checkpoint orang kata gunting rambut zaman 80-an, zaman 90-an. Sekarang ni pula mungkin checkpoint dia mat kilau, mungkin jadi kayu ukur untuk menghasilkan drama yang sebenarnya kalau tak ada pegang-pegang dan kalau tak dedah pun boleh meletup juga. Minta-minta macam itulah. Kan? Siapa yang tengok hari itu memang tak ada unsur pendedahan aurat dan tidak ada memegang yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Okey, Cik Man, mungkin kita boleh ke soalan yang terakhir, Cik Man. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan ada soalan untuk bertanya pada Cik Man. Okey, dipersilakan puan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Sarah binti Rosli daripada Cawangan Bangi. Okey. Macam Cik Man cakap tadi, berubah merupakan suatu perubatan yang amat sukar dan berat sekiranya melibatkan sikap dan kebiasaan seseorang. Terutamanya apabila melibatkan gaya kehidupan yang mewah dan bersenang-senang dengan kemampuan kewangan yang dimiliki sekarang. Okey, jadi apakah yang boleh menjadi turning point kepada seseorang itu untuk berubah agar dapat menjalani kehidupan secara sederhana dan tidak membazir? Okay. Hidayah adalah sesuatu, hidayah itu adalah perkara yang cukup penting. Yang itu semua di bawah kerja Tuhan lah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Nabi Muhammad, dia seorang Nabi, dia tak boleh bagi hidayah kepada Abu Talib. Abu Talib tu orang baik, tapi akhirnya tidak berjaya. Bukan sebab Nabi gagal, tapi Nabi ada limitnya je sebagai manusia, dia bukan Tuhan. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang berkuasa nak bagi hidayah kepada siapa yang dia nak. Sebab tu tuan-tuan, kadang berdakwah, nak nasihat anak beranak kita pun bukan main payah. Seorang penceramah itu dia menghasilkan, dia boleh mengubah peribadi orang luar, tetapi mungkin ada anaknya tak pakai tudung. Ini kita bukan nak kata, yalah kita hidup dalam masyarakat yang suka mengecam, kan? Kau tengok bapak kau ustaz kau tak pakai tudung. Orang lain boleh pula engkau tak ikut. Sebab ini soal pendirian. Akhirnya iman itu tak boleh, kan nasyid, iman tak boleh diwarisi. Maka kita bukan kata ini semua anugerah Allah, hidayah ni Allah tak bagi lagi. Bukan Allah tak bagi, Allah dah bagi dah. Kita nasihatlah seseorang, tak kira lelaki perempuan, tutuplah aurat.
Ini bukan perempuan saja, walaupun kadang-kadang perempuan banyak kena tembak dalam bab aurat ni. Laki pun ada auratnya juga. Tutuplah aurat. Ya, nak tutup, tapi belum sampai seru. Seru apa lagi yang kau tunggu? Seru apa lagi yang dia maksudkan untuk tutup aurat? Dah sampai dah. Bila Encik Man? 1400 tahun yang dulu. Nabi dah sampai, dah mati dah Nabi. Dah wafat dah. Yang belum sampai seru ni malaikat maut. Malaikat maut ni belum ambil nyawa kau lagi. Tapi Nabi Muhammad turun bagi tahu pasal tutup aurat dah lama dah, 1500 tahun. Nampak tak? Akhirnya kita kata kau nak tak nak ya. Nak tak nak sahaja. Jadi turning point di sini, kita sebagai manusia yang Allah kurniakan akal dan kita waras, mesti berusaha. Bukan kita kata bersikap, Cik Man, saya tunggu hidayah. Tak, kita sekarang menunggu ajal. Menunggu ajal kak, hidayah Quran atas almari. Setahun sekali baru buka tadarus Ramadan. Kita tak buka, tu pun kita buka pun kita baca buta. Kita mungkin tak tahu dia punya maksud ataupun tafsiran. Apa benda tu? Tu kita panggil tadarus, menghayati, memahami, baru hati kita jadi macam sejuk ataupun kita rasa deep dalam hati kita. Jadi turning pointnya ada pada diri kita, iaitu effort all out untuk cuba berubah. Ni payah nak semayang sini kan, ataupun kita katakan contohnya seseorang yang dia ada geng 5-6 orang yang selalu membawang, mengumpat, mencaci orang. Turning pointnya dia kena, bukan dia putus sahabat, tapi maknanya dia berhijrah sementara, mengelakkan terlalu banyak lepak dengan geng-geng yang membawang ini dan cuba cari kawan yang baik. Nabi sendiri pun sebut ar-rajul ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayukhalil. Seseorang itu, tak kira lelaki perempuan, agamanya bergantung kepada member. Masuk agama kat sini perangai. Perangai seseorang bergantung dengan siapa dia berkawan. Maka hendaklah seseorang itu perhatikan siapa kawan dia. Kalau dia minat motor, dia tak akan cari nazir masjid. Orang tu dah 96 tahun dah. Dia akan cari geng motor. Bukanlah geng motor ni tak baik, tapi maknanya siapa yang minat motor, nak tahu pasal exhaust, dia akan cari geng motor. Siapa yang minat memasak, dia akan cari Chef Wan, Carol Ameng, Akak Purple. Tahu tak Akak Purple? Semua benda purple. Popia purple, roti jala purple, pemegang senduk purple, santan pun purple. Aku pun pelik, macam mana dia boleh purple kan tu kan? Nak kata filter bukan? Nampak tak? Akak purple, dia tak akan cari mekanik. Jadi akhirnya setiap orang ada kecenderungan untuk mencari individu sesuai dengan apa yang dia minat. Termasuk juga dalam proses hijrah. Kau nak berhijrah kan? Maka cari kawan yang baik. Habis kawan yang tak baik, kuatkan diri dulu, kembali balik, baikkan mereka. Dia tak ada istilah putus silaturahim kat sini. Dia tak ada istilah mengabaikan kawan yang tak baik sampai menganggap diri sendiri baik. Tak ada istilah itu. Dia hanya ada strategi dakwah. Nabi tinggalkan Mekah. Adakah Nabi benci dengan Mekah? Tak. Nabi buat strategi dan Nabi buat comeback dan menang. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Cik Man atas perkongsian ceramah beliau sebentar tadi yang begitu padat dan jelas berkenaan hijrah. InsyaAllah perkongsian yang disampaikan oleh Cik Man sebentar tadi mungkin boleh menjadi sebagai panduan dalam kehidupan kita dan juga di alam pekerjaan yang akan datang, insyaAllah. Sebelum mengakhiri webinar integriti pada kali ini, saya mewakili Urussetia Program Webinar Integriti LHDNM mengucapkan terima kasih kepada Akademi Percukaian Malaysia Bangi yang menjadi tuan rumah bagi sesi webinar integriti pada hari ini. Sedikit kata-kata hikmah untuk renungan kita bersama. Sentiasa ingat integriti, cerminan nilai harga diri. Hingga berjumpa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.